wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk jalan memperolehi rezeki yang berkat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, agama Islam mengajar umatnya agar menjadi manusia yang sentiasa berusaha mencari rezeki yang dikurniakan dengan daya usaha sendiri dan menegak dari menjadi umat yang malas bekerja, menganggur, serta juga bergantung hidup pada pemberian dan bantuan orang lain. Perkara ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 36 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia juga yang menyempitkan, yakni bagi sesiapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, yakni hakikat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam soal pencarian rezeki ini, seseorang mukmin perlu meletakkan kesungguhan dalam hati, iaitu mencari rezeki bukan semata-mata untuk mendapat kesenangan hidup di dunia. Akan tetapi hendaklah meletakkan keutamaan untuk memperolehi rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat ini ialah rezeki yang halal. Rezeki yang halal yang dapat memberi manfaat kepada diri dan orang lain, serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan mencari rezeki yang berkat ini ialah kerana rezeki yang berkat akan mendatangkan kebaikan dan manfaat di akhirat kelak. Antara cara untuk memperolehi rezeki yang berkat ialah seseorang itu hendaklah memiliki keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Hal ini demikian kerana orang-orang yang bertakwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka limpahan rezeki dan akan mengurniakan kepada mereka jalan keluar daripada segala kesusahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Talaq ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, yakni dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki daripada jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan yakni ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukuplah baginya, yakni untuk menolong menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, rezeki yang berkat juga dapat diperolehi dengan menunaikan hak-hak dalam harta yang kita miliki. Sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang beriman, kita perlu sedar bahawa harta yang kita perolehi bukan semuanya hak milik kita secara mutlak. Sebaliknya, sebahagiannya adalah merupakan hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Kita hendaklah memanfaatkan rezeki yang dimiliki untuk membantu orang lain
yang dalam kesusahan dan kesukaran, seperti menunaikan kewajipan berzakat, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Hal ini demikian kerana antara sebab pengurniaan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ialah apabila adanya doa orang lain kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan kerana adanya doa orang-orang yang lemah antara kalian. Rezeki yang berkat juga dapat diperolehi apabila kita sentiasa menjaga hubungan silaturahim sesama manusia. Mereka yang memelihara hubungan silaturahim ini akan mudah mendapat kerjasama daripada orang lain, dan orang sekeliling mereka akan merasa selesa dan gembira apabila berurusan dengannya. Akan tetapi sebaliknya, sekiranya hubungan silaturahim ini hilang, maka akan timbullah perasaan hasad dengki, khianat, zalim dan sebagainya yang boleh merosakkan sumber pencarian rezeki seorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa ingin dibentangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selain itu, untuk memperolehi rezeki yang berkat ini, seseorang itu hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan dosa. Hal ini demikian kerana dosa itu bukan sahaja membuat hati manusia menjadi hitam dan kotor, akan tetapi juga akan menutup pintu rezeki seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban daripada Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seseorang akan terhalang mendapatkan rezeki kerana sesuatu dosa yang dilakukannya. Oleh itu, apabila seseorang melakukan dosa, maka hendaklah dia membanyakkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan, serta Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya daripada arah yang tidak ia sangka-sangka. Selain itu rezeki yang berkat ini ialah apabila kita dapat membelanjakan rezeki yang dikurniakan secara sederhana tanpa terpengaruh dengan hawa nafsu. Amalan bersederhana ini akan menimbulkan sifat qanaah, iaitu berasa cukup dan menerima dengan redha apa-apa yang telah dikurniakan, apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah ini sangat penting kerana akan mengelakkan diri seseorang daripada sifat tamak, mementingkan diri, membazir dan sebagainya. Sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan kepada jemaah sekalian dan diri saya sendiri, rezeki yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berhak mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Seberapa banyak pun rezeki yang kita cari dan perolehi di dunia ini tidaklah menjadi larangan dalam Islam, asalkan jangan sampai mencuaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangan-larangannya. Marilah kita berusaha, marilah kita sama-sama berusaha mencari rezeki yang berkat dunia dan akhirat. Ini kerana rezeki yang diperolehi tanpa keberkatan akan merosakkan diri kita dan akan membawa kebinasaan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 58,
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sahaja yang memberi rezeki, yang ini kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fayafuzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله